Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Buletin 1.30, 12 Mei bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Antara paparan tengah hari ini, sindiket jual bayi, doktor sakit puan antara yang ditahan. Jasa dan khidmat jururawat amat dihargai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang doktor pakar sakit puan ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung sindiket penjualan seorang bayi lelaki berusia 3 bulan di Arau Perlis. Penahanan doktor lelaki berusia 51 tahun itu dilakukan di sebuah klinik swasta miliknya di Alusta, Kedah. Jumlah keseluruhan yang ditahan reman berkaitan kes itu kini seramai 6 orang. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Nanda Ma'ruf berkata, lelaki yang berasal dari Alusta dipercayai menerima upah untuk melakukan jenayah itu. Rekod lampau tak ada. Tak ada rekod lampau. Cuma kita percaya dia pernah membuat kerja ni sebelum ni. Dan masih dalam siasatan lanjut. Tambah beliau, pihaknya turut merampas sebuah telefon bimbit dan sekeping kertas putih dengan tulisan tangan yang ditandatangan. Suspek direman selama 2 hari untuk membantu siasatan. Sabtu lalu, 5 individu termasuk pasangan suami isteri berusia 30 hingga 62 tahun ditahan polis berikutan terbabit dalam pemalsuan dokumen kelahiran dan pemindahan milikan bayi lelaki berusia 3 bulan pada 5 Mei lalu. Siasatan polis mendapati bayi berkenaan dijual dengan harga RM26,000 kepada keluarga barunya. Pun begitu, pasangan berusia 37 dan 36 tahun yang merupakan keluarga angkat kepada bayi berkenaan dibebaskan hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Dalam sidang media ini, Superintenden Nanda turut memaklumkan kejayaan rampasan dadah bernilai RM27,000. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Purata maksimum antara 16 hingga 17 pelajar di dalam satu kelas sebaik sesi persekolahan dibuka semula kelak. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razif Jidin berkata, percubaan sudah dilakukan di lapangan bagi menentukan jumlah pelajar yang wajar dalam satu kelas berdasarkan keluasan agar penjarakan sosial dapat dilaksanakan di sekolah. Kalau dulu dalam satu kelas 35 orang. Saya baru melawat sekolah hari itu, dah tak boleh 35 orang dah. Dalam 15 orang, 16 orang bergantung pada saiz kelas. Ya, maknanya kelas yang satu kelas sebelum ini dah kena pecah 2. Ya, bagaimana nak laksanakan pengajaran dalam 2 kelas ni? Ataupun satu kelas ini dalam ruang yang kecil perlu dibawa ke dewan peperiksaan yang lebih besar sebagai contoh. Nanti ada. Beliau berkata demikian dalam program Soal Rakyat yang disiarkan di TV3 malam tadi. Katanya ia adalah sebahagian prosedur operasi standard SOP bagi pengurusan sekolah pasca COVID-19 yang akan diperincikan Kementerian Pendidikan. Selain itu, SOP di kantin juga akan diperketatkan dengan memastikan ia tidak sesak yang boleh mendedahkan kepada risiko jangkitan COVID-19. Jelasnya, jika sesi persekolahan dibuka semula, ia akan dimulakan dengan pelajar dari tingkatan 5 dan tingkatan 6 kerana mereka perlu menduduki peperiksaan penting Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Cuba kamu zoom, gunakan kancah yang lagi besar supaya dia lagi clear.
Seterusnya, 10 kes baru COVID-19 di Sabah semalam adalah kes import yang dijangkiti wabak itu di luar negeri itu. Dalam satu kenyataan, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Christina Rundi berkata, daripada jumlah itu, 7 sampel diambil di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan Tawau. Katanya, 3 lagi kes dikesan melalui lapangan terbang Sandakan. Siasatan awal mendapati sebahagian besarnya mengingkari perintah untuk menjalani kuarantin di rumah dan menyebabkan bilangan individu rapat yang perlu disiasat bertambah. Daripada jumlah itu, 2 kes membabitkan pelajar, 1 kes kanak-kanak, manakala selebihnya penduduk Sabah yang bekerja di Semenanjung. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat di negara ini. Titah baginda berdua, khidmat dan pengorbanan tanpa mengira masa dan penat lelah yang diberikan jururawat sebagai benteng utama bersama petugas barisan hadapan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 amat dihargai. Perutusan itu dizahirkan dalam Facebook Istana Negara. Baginda berdua amat menyanjung tinggi perjuangan jururawat yang bekerja keras dengan semangat kental sepanjang krisis COVID-19 di negara ini kerana perlu berdepan risiko jangkitan wabak ini yang boleh meragut nyawa. Komitmen dan dedikasi tinggi jururawat dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas merawat pesakit amat dihargai. Jururawat juga disifatkan aset penting bagi Kementerian Kesihatan dan merupakan wira dan wirawati negara. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah merakamkan ucapan penghargaan kepada semua jururawat yang menabur bakti. Titah baginda, jasa dan pengorbanan mereka tidak ternilai kerana sanggup menggadaikan nyawa sendiri khususnya dalam menjalankan tugas sebagai barisan hadapan berdepan pandemik COVID-19. Saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih ya, dengan ikhlas dari hati saya kerana saya faham ya, dan saya tahu you put your nyawa aside as well untuk menolong semua mereka yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah selamatkan semua jurawat-jurawat dan juga Allah yang membalaskan jasa-jasa anda semua yang telah memberi perkhidmatan yang begitu ikhlas untuk rakyat Malaysia, tidak kira bangsa atau agama. Baginda turut mendoakan agar semua jururawat dalam keadaan sihat dan tidak dijangkiti virus COVID-19. Baik, tabah menghadapi cabaran getir sebagai seorang jururawat berdepan COVID-19 serta perlu menggalas tanggungjawab sebagai ibu yang menyusu anak kecil. Kisah jururawat yang bertugas di Hospital Kuala Lumpur HKL itu kami kongsikan sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia hari ini. Jururawat Saidatul Erda Samsuraja bertugas di HKL sejak 9 tahun lalu. Ketika negara dilanda pandemik COVID-19, beliau harus terus menabur bakti meskipun perlu mengimbangi tanggungjawab sebagai ibu dan petugas barisan hadapan. Beliau kini ditugaskan untuk menjaga pesakit COVID-19 yang ditempatkan di Wad 28. Bila balik rumah, sebelum balik saya pastikan saya mandi, bersihkan diri, sabun badan semua satu badan sampai satu tahap dulu. Bila start dah ada positif kes ramai, saya potong rambut. Saya potong rambut, saya minta husband saya potong rambut. Saya cakap saya kena jaga patient, so, saya kena mandi. Bila tu saya risau sangat.
saya kena mandi, saya takut anak saya infected. Sebab saya EBM ada. Hari-hari anak saya breastfeed. Dia tak nak susu lain. Bagaimanapun, ibu kepada seorang cahaya mata ini cekal menghadapinya. Luahnya, beliau pernah rasa untuk berjauhan dengan keluarga. Tetapi, apakan daya, anaknya yang berusia 1 tahun 7 bulan masih memerlukan susu badan. Ada satu tahap saya rasa macam bila benda ni berterusan, saya rasa macam saya terpaksa juga sebenarnya nak kena berjauhan, tapi demi tugas saya kena teruskan macam tu. Saidatul bersyukur keluarganya sentiasa memberi semangat dan dorongan untuk melaksanakan tugasnya. Beliau turut berharap jururawat yang lain terus cekal dalam menghadapi apa juga dugaan demi negara. Setelah ditutup hampir 2 bulan, pengusaha bengkel kenderaan kini boleh menarik nafas apabila dibenarkan beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bagaimanapun, lambakan kenderaan yang perlu diperbaiki sebelum Aidilfitri menyebabkan ada pengusaha bengkel yang tidak mampu menyiapkan kerja dalam tempoh dikehendaki pelanggan. Tinjauan di Georgetown, Pulau Pinang mendapati pengusaha bengkel beransur membuka perniagaan selepas dibenarkan beroperasi Jumaat lalu. Sebelum ini, mereka kehilangan pendapatan 2 bulan dan perlu membayar sewa premis serta bayaran balik hutang. Sejurus dibuka, mereka menerima banyak kenderaan untuk diperbaiki sama ada kenderaan yang mengalami kerosakan ketika tempoh PKP atau melakukan servis selepas tamat tempoh. Susahlah nak cari makan. Ni sejak yang PKP ni kelonggaran dia bagi ni, kebanyakan workshop dia customer dia hantar my workshop cara tiba-tiba. Pasal nak raya lagi berapa 2 minggu lagi. Kami kelang kabut dengan tak boleh nak buat sepenuhnya. Semua sangkut dengan tayar pecah, dengan kereta enjin jam, semua jadi kelang kabut dah. Tapi yang mana customer yang nak tinggal, kami bagi tinggal, kami tak bagi dia tunggu. Kami suruh dia balik. Bila siap, baru kami bagi balik. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah kan. Sebab boleh buka bengkel. Kita pun mau buka hari ni ya. So kita harap lepas ni bisnes kembali macam biasalah. Takut juga nanti lama sangat lockdown. Kita tak boleh nak jana pendapatan kan. Walaupun mengejar masa untuk memperbaiki kenderaan sebelum Aidilfitri, pengusaha bengkel tidak boleh menolak permintaan pelanggan selepas menutup operasi selama 2 bulan. Ini baru kedai motor buka, baru boleh main buat Dan lama dah kan tutup. Motor rosak pun duk kena pergi naik Grab lah. Kan? Alhamdulillah lah buat macam sekarang ni, bagi kelonggaran macam ni senanglah sikit kan. Pada sebelum ni memang agak susah lah. Nak macam nak keluar pun, nak repair motor ke apa kan. Tapi sekarang ni okey lah. Sementara itu, tinjauan mendapati kebanyakan kedai pembekal alat ganti juga sudah mula beroperasi dan memudahkan kerja pengusaha bengkel dan mekanik yang tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan sebelum ini. Malaysia Debt Ventures Berhad MDV mensasarkan untuk membantu sehingga 60 syarikat pemula teknologi menerusi program Teknologi Startups Funding Relief Facility TSFRF. Permohonan bagi fasa pertama dana bernilai RM100 juta itu akan dijadual bermula 18 hingga 31 Mei. Ketua Pegawai Eksekutif MDV Nizam Muhammad Nazri berkata, permohonan akan dibuka secara berperingkat sehingga keseluruhan dana dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagai pembiayaan teknologi di negara ini, MDV bertanggungjawab merangsang ekonomi melalui langkah yang menyokong keperluan operasi dan kewangan perniagaan. Ia ditawarkan dalam bentuk modal kerja dan pembangunan perniagaan dengan matlamat menyediakan bantuan aliran tunai segera, berpatutan dan bersasar. Pemohon tidak perlu membayar apa-apa yuran atau kos tambahan bagi program pembiayaan ini.
Seterusnya, perbicaraan kes Datuk Seri Najib Razak yang menghadapi pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan 2.3 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dijadual 18 Mei ini ditangguh kepada keesokan hari. Ini bagi membolehkan bekas Perdana Menteri itu menghadiri sidang sehari Dewan Rakyat. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib berkata Peguam Datuk Seri Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah menghantar email kepada Mahkamah Tinggi pada Jumaat lalu untuk memohon tarikh baru itu. Permohonan pihak pembelaan telah diluluskan dan perbicaraan akan bersambung pada 19 Mei jam 2 petang. Perbicaraan itu yang mendapat liputan meluas menjalani prosiding terakhir pada 13 Mac di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. Mahkamah sebelum ini menetapkan beberapa tarikh pada bulan Mac hingga Mei ini untuk meneruskan perbicaraan namun ditangguhkan susulan pelaksanaan PKP. Apabila perbicaraan disambung semula, pasukan pembelaan akan meneruskan soal balas saksi ke-9 pendakwaan iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi yang menjadi saksi sejak 23 September tahun lalu. Datuk Seri Najib berhadapan dengan 4 pertuduhan menyalahguna kedudukannya untuk memperoleh gratifikasi berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang sama. Sementara itu, 2 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedah dari PKR hari ini mengisytiharkan keluar parti untuk menjadi adun bebas dan menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional. Mereka adalah Adun Lunas Azman Nasruddin dan Adun Sidam Dr. Robert Lim Kui E. Susulan pengumuman kedua-dua wakil rakyat itu, kerajaan negeri di bawah pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Pakatan Harapan yang diterajui Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir hilang majoriti hari ini. Tindakan Azman dan Ling itu menyaksikan kedudukan kerusi PH dan Bersatu dalam Dewan Undangan Negeri Kedah berkurangan kepada 17 berbanding 19 sebelum ini. Sementara PAS dan UMNO yang sebelum ini memiliki 17 kerusi dijangka menubuhkan kerajaan negeri baru dengan sokongan 2 wakil rakyat tersebut dengan majoriti mudah 19 kerusi. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke berita luar negara. Singapura mencatatkan kematian yang ke-21 membabitkan warga emas yang meninggal dunia di National University Hospital semalam. Mangsa seorang lelaki warga Singapura berusia 68 tahun. Dikenali sebagai kes ke-1305, warga emas itu disahkan dijangkiti wabak pada 5 April dan mempunyai sejarah penyakit darah tinggi dan hyperlipidemia. Sementara itu, kes ke-23,550 membabitkan seorang lelaki warga negara India berusia 53 tahun meninggal dunia pada 9 Mei tetapi disah dijangkiti COVID-19 pada 10 Mei selepas kematiannya. Lelaki berkenaan dibawa ke Jabatan Kecemasan di Sengkang General Hospital selepas mengalami serangan jantung pada 9 Mei. Setakat ini, 504 pesakit dibenarkan discharge dari hospital di Republik itu. Seterusnya, Korea Selatan kini berdepan tugas getir menghentikan rantaian jangkitan COVID-19. Ia selepas jumlah kes kluster pusat hiburan semakin meningkat, membayangkan negara itu kini diancam gelombang kedua. Setakat semalam, sebanyak 85 kes dikaitkan dengan seorang lelaki berusia 29 tahun yang mengunjungi 5 pusat hiburan dan bar di Itaewon pada awal bulan ini. Susulan itu, pihak berkuasa mengarahkan semua bar dan pusat hiburan di Seoul, Incheon dan Gyeonggi ditutup serta-merta. Mana-mana individu yang mengunjungi pusat hiburan dan bar di Itaewon dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini juga digesa untuk menjalani ujian saringan. Peningkatan kes itu
memberi tamparan kepada Korea Selatan yang baru saja melonggarkan perintah penjarakan sosial Rabu lalu. Selain itu, muzium dan gereja sudah beroperasi manakala liga sukan profesional tertentu termasuk tenis dan baseball juga disambung kembali. Negara ini sebelum ini menerima pujian antarabangsa atas langkah proaktif dalam membendung COVID-19. Pihak berkuasa tidak menguatkuasakan perintah berkurung, sebaliknya mengarahkan penjarakan sosial yang ketat. Kejayaan Korea Selatan dalam membendung COVID-19 antara lain disebabkan usaha pihak berkuasa meningkatkan ujian saringan dan pengesanan kontak. Setakat jam 1 tengah hari tadi, negara itu merekodkan 10,936 kes positif dengan 258 kematian. Perancis, negara pertama menarik kembali perintah berkurung selepas hampir 2 bulan menguatkuasakan sekatan itu. Penduduknya dibenar meninggalkan rumah tanpa perlu mendapatkan permit terlebih dahulu. Sekolah rendah dan setengah perniagaan sudah dibuka semula termasuk salon rambut. Bagaimanapun, bar, restoran, panggung teater dan panggung wayang masih tidak dibenarkan dibuka. Selain Perancis, Sepanyol mula melonggarkan sekatan iaitu penduduk yang mendiami Madrid dan Barcelona yang diisytiharkan kawasan merah sudah dibenarkan keluar sekeluarga atau bertemu kenalan. Di Belanda pula, murid sekolah rendah dilaporkan sudah memulakan kelas sementara kebanyakan kedai mula beroperasi kembali di Belgium. Begitu juga di Ukraine, restoran dan bar, muzium, salon kecantikan, klinik pergigian, taman dan kawasan riadah awam mula dibuka. Bagaimanapun di Britain, tempoh berkurung dilanjutkan hingga 1 Jun depan. Presiden Vladimir Putin memaklumkan Rusia yang sedang melaksanakan tempoh tidak bekerja dijangka menamatkan pendekatan itu hari ini. Katanya sektor pembinaan, pertanian dan tenaga akan dibenarkan beroperasi terlebih dahulu dan menetapkan perintah berkurung yang sedang dikuatkuasakan di Moskow akan dikekalkan hingga hujung Mei ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke berita sukan, Kerajaan England memberi lampu hijau kepada Liga Perdana Inggeris EPL untuk meneruskan aksi namun tanpa penyokong bermula 1 Jun ini. Aktiviti kebudayaan dan sukan akan dibenarkan tanpa penyokong untuk mengelak sentuhan dalam skala besar namun ia akan ditayangkan secara langsung. Perbincangan mengenai perkara itu dibincangkan semalam namun mendapat reaksi berbeza pasukan. Ada yang tidak bersetuju tetapi mereka yang bersetuju menyambut baik garis panduan yang dikeluarkan Kerajaan England. Bagaimanapun penyokong dijangka perlu menunggu sekurang-kurangnya setahun untuk kembali menyaksikan perlawanan di stadium. Perdana Menteri UK Boris Johnson percaya situasi kini masih belum selamat untuk membenarkan perhimpunan berskala besar selagi vaksin COVID-19 belum ditemui. Arahan terbabit dijangka diteruskan sehingga September dan ia akan diteruskan selagi vaksin belum ditemui. Perkembangan ini pasti mengecewakan penyokong yang perlu bersedia jika aksi musim hadapan akan terus berlangsung tanpa kehadiran penyokong. Dan sedikit demi sedikit Liga Bola Sepak Luar Negara mula kembali mengadakan latihan bersama pemain. Serie A Itali antara yang mendapat kebenaran kerajaan melakukan latihan penuh bermula 18 Mei ini. Liga itu sudah mula membuat ujian swab pemain dan pegawai setiap pasukan sejak 4 Mei lalu. Malah Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC menetapkan syarat ketat. Antaranya setiap pasukan perlu melakukan ujian kesihatan kepada mereka yang kembali ke kelab 96 jam sebelum latihan dimulakan. Dan mereka yang diuji negatif dari virus COVID-19 perlu diasingkan dalam kem latihan dan tidak dibenarkan berjumpa dengan orang luar. Hari ini dalam sejarah kita kembali ke tahun 2019 di mana Manchester City meraihkan kejayaan sebagai juara Liga Perdana Inggeris sekaligus mempertahankan gelaran itu yang turut dimenangi pada musim 2018.
Piala EPL musim 2019 itu sah milik Manchester City selepas menundukkan Brighton and Hove Albion 4-1 dalam perlawanan terakhir di Stadium Amex. Manchester City dinobat sebagai juara EPL selepas mengumpul 98 mata berbanding Liverpool yang mengumpul 97 mata. Pada waktu itu, gol City dijaringkan Sergio Aguero pada minit ke-28, Aymeric Laporte pada minit ke-38, Riyad Mahrez pada minit ke-63 dan Ilkay Gundogan pada minit ke-72. Manakala gol tunggal Brighton pula dijaringkan oleh Glenn Murray pada minit ke-27. City mencatatkan sejarah sebagai antara pasukan yang berjaya muncul juara Liga berturut-turut selepas Manchester United dan Chelsea. Buletin 1.30 berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email ke news@tv3.com.my. Jasa dan pengorbanan mereka sebagai barisan hadapan ketika dunia berdepan pandemik COVID-19 tidak ternilai. Terima kasih sekalung budi buat semua jururawat yang menabur bakti dengan penuh dedikasi. Khas buat mereka, kami di Bilik Berita TV3 ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat. Salam hormat. Assalamualaikum. Macam ada tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo